Okey, audio jelas tak? Memang gangguan tak habis-habis lah. Tadi susah payah buat live, lepas tu dapat tahu memang tak ada audio. So audio jelas tak? Saya tunggu komen. Jika audio jelas baru saya mulakan live sekarang ni. So tolong maklumkan kepada saya ya. So Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So audio jelas tak? Minta mesej ya kalau audio jelas. Dan share ramai-ramai ya, shadow ban yang tidak berkesudahan. Dan sertai telegram saya, telegram Regi Jesse Rita Udin. So audio jelas tak? Boleh dengar tak? Ya, saya tunggu komen ya. Macam-macam gangguan ya. Macam-macam gangguan. Bukan saya seorang saja, kita ada bertemu, berbincang. Memang ramai menghadapi pelbagai jenis gangguan. Kadang-kadang audio tak ada, kadang-kadang siaran gaib dan macam-macam lagi ya. So audio jelas tak? Boleh tolong mesej, boleh tolong maklumkan ya. So sementara menunggu mesej, jadi saya ditanya ya oleh pihak tertentu untuk memberi ulasan mengapa ya sekarang ni tumpuan diberikan kepada Bersatu untuk mendapat sokongan ahli-ahli parlimen bersatu, adun bersatu dan sebagainya oleh pihak kerajaan, sedangkan dakwaannya kononnya Pakatan Harapan ini atau Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional ni majoriti dia cukup besar ya, lebih dari 2/3. Jadi mengapa beria-ia hendak sokongan daripada wakil rakyat bersatu ya. So itu yang saya akan jelaskan dalam live sekarang ni. So audio jelas tak? Boleh tolong mesej beritahu saya audio jelas tak? Jelas ya. Saya minta tolong anda, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya. So jawapan ringkas saya adalah sebenarnya keterdesakan blok kerajaan untuk mendapatkan sokongan ahli atau wakil rakyat bersatu ni tidak sebenarnya ada kena-mengena dengan Anwar ada majoriti ke tidak ya. So majoriti memang dah ada, sokongan daripada Sabah Sarawak memang dah ada, majoriti dia ada. MP-MP Barisan Nasional ni semuanya bacul, mereka tidak berani melakukan apa-apa langkah selagi Zahid Presiden UMNO atau pengerusi Barisan Nasional. So sebab blok kerajaan terdesak nak dapatkan sokongan wakil rakyat bersatu, ianya berkaitan dengan PRU 16. So biar saya jelaskan. Jadi kalau anda lihat perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, daripada sebelum dia menjadi ahli UMNO ya, Anwar adalah seorang pemimpin progresif ya, pemimpin Islam progresif daripada ABIM. Okey. So sebagai seorang pemimpin progresif ABIM ni, Muslim progresif ya, Anwar dilihat sebagai ikon Melayu Islam, sama seperti PAS, tapi beza dia dengan PAS, dia adalah pemimpin moden, berpakaian moden, berfikiran moden, berfikiran kehadapan. Jadi dia, perjuangan dia seperti PAS, dia pekat dengan perjuangan Islam dia, tetapi dia progresif. Dan pada ketika itu Anwar amat rapat dengan beberapa pemimpin PAS. Dah ada ura-ura pada ketika itu, cerita dia Anwar dengan pemimpin-pemimpin tertentu dari PAS ada rancangan untuk menjadikan Anwar ya, ahli PAS dan seterusnya dalam beberapa tahun Presiden PAS. So di dalam PAS pun ada perpecahan, dah ada yang pro Anwar, ada yang tidak selesa dengan ura-ura kononnya Anwar ada cita-cita nak jadi Presiden PAS. Jadi bila Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada ketika itu Datuk Seri lah, dia jadi Presiden UMNO, dia menjadi Perdana Menteri pada 1981, usaha telah dilakukan untuk membawa masuk UMNO, Anwar ke dalam UMNO. Kerana jika Anwar duduk di luar, di dalam PAS, esok dia masuk PAS, kemudian lama-lama dia jadi Presiden PAS, PAS mungkin jadi kuat dan jadi ancaman lebih besar buat UMNO. Jadi Anwar dibawa masuk ke dalam UMNO
Dan pada pilihan raya umum 1982, Anwar telah bertanding di kubu kuat PAS di Permatang Pau dan dia telah berjaya rampas kubu kuat itu buat UMNO. Dan ini telah menaikkan saham Anwar. So Anwar menjadi orang yang penting lah dalam UMNO di bawah pentadbiran Mahathir. So Anwar pada ketika itu masih ada hubungan akrab dengan beberapa pemimpin PAS dan dia ada sokongan segelintir penyokong PAS masih ada, ya. Maka apabila Anwar dipecat pada 1998, Anwar telah membawa bersama dia sebilangan penyokong UMNO yang anti Tun Mahathir dan penyokong PAS, segelintir penyokong PAS yang masih penyokong Anwar sekarang secara terbuka menyokong Anwar kerana Anwar bukan lagi bersama UMNO. So bila Anwar dipecat, dia dapat sokongan sebilangan penyokong UMNO akan umbi dan dia juga dapat sokongan segelintir penyokong PAS. Kemudian of course lah Lim Kit Siang lari ke Anwar, nak beri sokongan terhadap Anwar. Anwar yang selama ini bersama UMNO anti DAP tiba-tiba boleh terima DAP. Daripada progresif Muslim dia bertukar menjadi moderate Muslim, moderate liberal Muslim, ya, boleh terima DAP dan sebagainya. So seterusnya Anwar, ya, walaupun dia dalam penjara tapi usaha telah dilakukan agar DAP PKR merapati PAS dan ini telah menuju kepada kerjasama PKR DAP PAS di bawah bumbung Pakatan Rakyat. Now of course Anwar, PKR, DAP semua tahu kerjasama itu tidak akan bertahan sebab PAS memperjuangkan negara Islam dan DAP memperjuangkan negara sekular. Tetapi menerusi kerjasama ini, ada segelintir pemimpin PAS yang setia kepada Anwar seperti Muhammad Sabu dan sebagainya, sudah duduk sepasukan bersama DAP dan PKR. So Muhammad Sabu dan pemimpin-pemimpin pro Anwar dalam PAS ni, mereka ada cita-cita untuk menguasai kepimpinan utama PAS. Sebab jika mereka menguasai kepimpinan utama PAS, maka PAS boleh diubah supaya menjadi mesra dengan DAP. Tapi malangnya dalam pemilihan PAS, ya, Muhammad Sabu dan geng pro Anwar kecundang. So akhirnya DAP putuskan hubungan dengan PAS dan geng pro Anwar di kalangan kepimpinan PAS telah keluar dari PAS dan dengan bantuan DAP ditubuhkan Amanah. Jadi Amanah jadi pengganti PAS dalam Pakatan Rakyat yang kemudian dijenamakan semula sebagai Pakatan Harapan. So sekarang Anwar ada bekas ahli UMNO, penyokong UMNO yang kini jadi penyokong dia, sebilangan penyokong PAS yang menjadi penyokong dia selepas dia dipecat dari UMNO, dan kini sebilangan kepimpinan PAS. Tapi malangnya dengan adanya sokongan Melayu tambahan semua ni masih tidak boleh kuasai Putrajaya. Jadi akhirnya sebelum PRU 14, Anwar atau PKR dan DAP telah bersetuju maaf ya, ada gangguan. So sebelum PRU 14, PKR DAP telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Bersatu kerana Bersatu adalah parti yang ditubuhkan selepas beberapa pemimpin dipecat dari UMNO dan tidak puas hati dengan UMNO, iaitu Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Jadi mereka telah menubuhkan Bersatu dan sudah semestinya dalam Bersatu ada sekumpulan penyokong Tun Mahathir dan Muhyiddin yang kini duduk dalam Bersatu. So bila DAP dan PKR menjalinkan kerjasama dengan Bersatu atas alasan nak lawan kleptokrat UMNO, maka of course penyokong Muhyiddin dan Tun Mahathir dari kalangan orang Melayu Islam tiba-tiba boleh terima DAP dan PKR. So sekarang dalam Pakatan Harapan ada semua. Ada bekas penyokong UMNO yang merupakan penyokong Tegar Anwar, ada bekas penyokong PAS yang merupakan penyokong Tegar Anwar ketika Anwar dipecat, ada pemimpin-pemimpin PAS yang sudah masuk tubuhkan parti baru, dan ada penyokong Mahathir dan Muhyiddin dari UMNO yang sudah menjadi penyokong Anwar. Jadi Anwar kumpulkan semua sokongan orang Melayu Islam ini, dan pada PRU 14 baru Pakatan Harapan berjaya tawan Putrajaya. Now selepas tu anda tahulah apa terjadi.
langkah Sheraton bersatu keluar. Bila bersatu keluar, ianya menjadi satu tamparan kencang buat Anwar. Kerana pada PRU 15 kita lihat tanpa bersatu, Pakatan Harapan tidak mampu menawan Putrajaya walaupun mendapat hampir 100% sokongan China dan India. So, sekarang ni ancaman terbesar, cabaran terbesar Pakatan Harapan ialah bersatu. Sekarang ni Anwar sudah kerjasama dengan UMNO. Kerjasama ni sebenarnya gagal sebab dalam pilihan raya kecil dan negeri yang telah berlalu, kita lihat tidak ada peralihan undi Melayu Islam dari UMNO kepada Pakatan Harapan. Tetapi Anwar yakin, saya percayalah, dia yakin bahawa menuju PRU 16, PKR dan DAP akan dapat sekurang-kurangnya 10 hingga 20% sokongan daripada penyokong UMNO yang masih bersama UMNO. Tapi ini tidak cukup. Jadi Anwar juga perlukan sekurang-kurangnya 10 hingga 20% penyokong Melayu yang menyokong bersatu. Dan tidak mustahil dia akan dapat sokongan itu kerana penyokong-penyokong ini pada PRU 14 menyokong Anwar, menyokong PKR, menyokong DAP sebab Tun Mahathir. So, untuk meyakinkan penyokong-penyokong bersatu untuk kembali mesra bersama PKR dan DAP, maka mereka mempengaruhi wakil-wakil rakyat bersatu. Kerana jika wakil-wakil rakyat bersatu ni, sebilangan wakil rakyat ni mengisytiharkan sokong Anwar dan mengkhianati bersatu, walaupun Anwar tidak dapat pengaruhi seluruh penyokong bersatu, tapi kalau boleh dapat 10 hingga 20% cukup. Kerana dengan tambahan 10 hingga 20% penyokong bersatu dan 10 hingga 20% penyokong UMNO bawah Zaid Hamidi, pada PRU 16 tidak mustahil Pakatan Harapan berjaya menawan Putrajaya seandainya persempadanan semula gagal. Now of course, jika persempadanan semula berjaya, tidak jadi masalah, semua ni tak perlu. Ya, PH akan pasti menawan Putrajaya sebab mereka akan kembangkan sayap DAP dan PKR menerusi persempadanan semula. Tetapi jika persempadanan semula ni gagal, mereka memerlukan sokongan tambahan penyokong UMNO, sebilangan kecil cukup, 10 hingga 20% dan 10 hingga 20% daripada bersatu. So itu jawapan kepada soalan mengapa mereka cuba mempengaruhi wakil rakyat bersatu. Bukannya sebab majoriti Anwar kini berada dalam ancaman. Ini semua persiapan menuju PRU 16. Itu bacaan saya. So saya harap audionya jelas sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.